Tidak mungkin kementerian kita dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam memastikan sektor keusahawanan dan koperasi di negara kita terus berkembang maju dan cemerlang. Saya pasti semua kita telah bersedia dengan penuh iltizam untuk melaksanakan segala perancangan yang telah dibuat pada tahun ini bagi memastikan amanah dan tanggung jawab dalam menyampaikan perkhidmatan cemerlang kepada usahawan dan koperasi dapat disempurnakan sebaiknya. Oleh itu saya berharap agar komitmen dan dedikasi yang ditunjukkan oleh warga Koskop dan agensi dapat diteruskan dan dipertingkatkan supaya para usahawan dan koperasi mendapat manfaat. Saudara dan saudari, pelbagai kejayaan telah kita capai dalam tahun 2024 ini. Ia terkait dengan usaha bersama kita, membangunkan usahawan dan koperasi dari aspek pembangunan kapasiti dan keupayaan, pendedahan dan pembudayaan, peningkatan akses pembiayaan, perluasan akses pasaran, pengukuhan perniagaan melalui adaptasi teknologi, serta penyediaan kemudahan infrastruktur perniagaan. Dalam konteks pelaksanaan program di bawah rancangan strategi Koskop tahun 2024, saya telah dimaklumkan bahwa sebanyak 206 program telah dilaksanakan dengan memberi manfaat kepada seramai sekitar 400.000 orang usahawan, PMKS, koperasi, perusahaan sosial, usahawan informal, penjajah dan peniaga kecil, serta kumpulan khusus melibatkan golongan belia, graduan, wanita, OKU B40 dan juga golongan asnaf. Saya juga ingin menyentuh mengenai prestasi PMKS yang berikutkan pertumbuhan 5% atau sumbangan sebanyak 613,1 bilion ringgit kepada ekonomi negara kita pada tahun 2023. Pertumbuhan PMKS ini menunjukkan perkembangan yang positif di mana terdapat pengurangan bilangan perusahaan bersaiz mikro sebanyak 16,9% pada tahun 2023, manakala bilangan perusahaan bersaiz kecil meningkat sebanyak 35,8% dan perusahaan bersaiz sederhana juga meningkat sebanyak 7,9%. Pencapaian ini adalah satu petunjuk bahwa PMKS Malaysia telah mula beralih ke tahap yang lebih tinggi. Berdasarkan pencapaian ini, sesungguhnya saya sangat menghargai komitmen yang ditunjukkan oleh semua pegawai dan kaki tangan di Koskop dan agensi-agensi di bawah Koskop dalam memastikan semua inisiatif dan bantuan kepada usahawan dan koperasi dapat disampaikan dengan berkesan. Ia bukan sesuatu yang mudah dan sudah tentu setiap orang yang ada di Dewan ini dan rakan-rakan kita yang tidak sempat berhimpun di Dewan ini telah memainkan peranan masing-masing. Tahniah saya ucapkan kepada semua warga Koskop dan agensi di seluruh negara. Dan bagi pihak rakyat, khususnya usahawan, PMKS dan koperasi, saya ucap terima kasih kepada saudara dan saudari. Menghampiri suku tahun terakhir pada tahun 2024 ini, kita perlu senantiasa bersedia dan kekal fokus serta lebih responsif dalam usaha membantu para usahawan dan koperasi dalam meningkatkan prestasi perniagaan mereka. Inisiatif dan intervensi bersasar diberi perhatian bagi mendorong pemecutan pertumbuhan perniagaan mereka demi kestabilan sektor keusahawanan sejajar dengan visi dasar keusahawanan nasional 2030 bagi menjadikan Malaysia sebuah negara berkeusahawanan yang unggul. Oleh yang demikian, saya sangat mengharapkan komitmen padu daripada semua warga kementerian dan agensi supaya terus membantu usahawan menggiatkan lagi aktiviti perniagaan mereka dan menghasilkan kesan limpahan kepada rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Mari sama-sama terus perkasakan kerjasama dan kesatuan yang telah kita capai ini bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada komuniti PMKS dan koperasi di negara kita. Kita juga sedang menghampiri penghujung rancangan Malaysia ke-12 dan pada 5 September
yang lalu Kementerian Ekonomi telah menganjurkan persidangan permulaan rancangan Malaysia ke-13 bagi memberi gambaran hala tuju pembangunan Malaysia dalam tempoh 2026 hingga 2030. Secara umumnya RMK 13 mensasarkan matlamat Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi dengan pembangunan yang saksama, kelestarian alam sekitar, serta kehidupan yang berkualiti dan mampan. Transformasi yang dilaksanakan di bawah RMK 13 akan bersifat pangsi kepelbagaian dengan tumpuan kepada 4 aspek, yaitu ekonomi, sosial, alam sekitar, dan tata kelola. Dalam pembinaan kerangka RMK 13 ini, kerajaan telah melancarkan Madani Mendengar untuk mendapatkan cadangan daripada pemikir awam, pemain persendirian, dan orang biasa. Bagi kementerian ini, penyediaan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif untuk pembangunan usahawan dan koperasi yang berdaya saing dan berprestasi tinggi akan terus menjadi keutamaan kita. Sehubungan itu, saya mengalu-alukan idea dan cadangan daripada warga Poskop dan agensi dalam merencanakan inisiatif yang kreatif dan inovasi bagi pembangunan keusahawanan di bawah RMK 13 agar usahawan dan koperasi yang menjadi kumpulan sasar kementerian ini berada di landasan yang tepat ke arah kemajuan sosioekonomi yang progresif dan mampan. Saudara dan saudarilah benteng hadapan Poskop, atau saya terjemahkan sebagai frontliner dalam membantu usahawan pembangunan usahawan dan koperasi negara. Sama seperti lagu penjawat awam tadi, kitalah, saudara dan saudarilah benteng negara, saudara-saudarilah frontliner negara dalam mentadbir dan membangunkan komuniti PMKS dan koperasi di negara kita. Saya berharap semua kita dapat saling bekerja sama dalam menyantuni dan memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada pemegang taruh kita. Kita semua harus mengukuhkan permuafakatan dalam kalangan warga kementerian dan agensi supaya gerak kerja kita dapat berjalan lancar. Muafakat yang dipupuk akan dapat memperkukuhkan hubungan dan semangat kerjasama dalam perkhidmatan kita semua. Tumpuan harus diberikan kepada usaha untuk mengurangkan kekangan birokrasi supaya kita dapat membantu komuniti usahawan dan koperasi, khususnya di kawasan luar bandar. Sebagai contoh, mana-mana peraturan yang kita dapati tidak lagi berkesan atau tindakan yang boleh dipercepatkan tanpa mengabaikan prosedur semasa, wajar diteliti semula dan ditambah baik. We should facilitate and not frustrate our clients. Kita permudahkan proses permohonan bantuan kepada usahawan dan koperasi. Matlamatnya adalah supaya rakyat dan pemegang taruh kita berpuas hati dengan perkhidmatan yang kita berikan. Selaras dengan aspirasi kerajaan, bantuan kepada usahawan dan koperasi tempatan juga wajar dihebah dan disebar luas sehingga ke peringkat akar umbi bagi memastikan capaian yang menyeluruh dan tepat. Saudara dan saudari yang amat berhormat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tentu telah melontarkan wawasan beliau untuk melihat satu reformasi bukan hanya dalam perkhidmatan awam, tetapi juga dalam badan-badan berkanun kerajaan, sehingga akan satu sekretariat ditubuhkan untuk meneliti bagaimana badan-badan berkanun ini dapat kita reform untuk kita memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada stakeholders kita, yaitu rakyat di negara kita, sesuai dengan wawasan Malaysia Madani kita. Saudara dan saudari, seperti mana saya katakan tadi, kita harus mempermudahkan urusan-urusan stakeholders kita, yaitu PMKS dan juga gerakan koperasi. We facilitate, dan tidak sehingga kita menyebabkan mereka berputus asa berurusan dengan kementerian kita. Saya mengambil contoh
misalnya perkongsian banyak usahawan dan koperasi yang selama ini telah berurusan dengan kita dan menyampaikan secara terbuka penghargaan yang mereka sampaikan kepada umum selepas mendapat layanan yang baik daripada kementerian kita. Seorang usahawan di Kota Kinabalu misalnya, sebelum saya berada di kementerian ini, seorang usahawan itu seorang wanita yang menjalankan perniagaan mengeluarkan produk berasaskan makanan, tetapi berhadapan dengan isu perlesenan di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, dan beliau tampil ke jumpa dengan kita pada ujung tahun lepas menyatakan permasalahan, dan kita ambil isu itu dan bincang dengan pihak Dewan Bandaraya melalui surat menyurat. Dan pada minggu yang lepas beliau tampil memberikan penghargaan kepada Koskop. Isu perlisenan itu telah selesai dan hari ini beliau dapat menjalankan perniagaannya dengan lebih baik. Pada tahun lepas juga kita berkunjung ke satu perusahaan milik seorang ibu tunggal di Terengganu, yang pada ketika itu juga beliau mengusahakan perusahaan sambal di rumah ataupun bangunan berdekatan dengan rumah dia, dan mempunyai satu pusat operasi yang belum dilisenkan. Susulan lawatan kita itu, hari ini usahawan ini telah memiliki lisen, telah memiliki sijil halalnya, dan saya ucap terima kasih kepada SMECOP karena telah memberikan grant untuk usahawan ini memperolehi mesin yang lebih baik bagi meningkatkan produktiviti dia. Seorang usahawan ibu tunggal yang dibimbing oleh Amanah Ikhtiar Malaysia. Kita ke Melaka juga ujung tahun lepas untuk menyokong perusahaan koperasi keluarga yang terlibat dalam sektor agro makanan, yang mana kita akui isu keterjaminan makanan ini merupakan satu cabaran besar kepada negara kita, dan koperasi keluarga ini mengambil tanggung jawab itu dan menjadikan isu ini sebagai satu peluang perniagaan yang hari ini mereka semakin berkembang. Pada tahun ini koperasi ini memohon akreditasi perusahaan sosial, dan saya ucap terima kasih kepada bahagian kita di kementerian dan Inskem dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang telah mempermudahkan urusan koperasi ini sehingga mereka mendapat akreditasi tersebut, dan mereka kini mempromosi kepada koperasi-koperasi lain untuk turut sama mendapatkan akreditasi perusahaan sosial kepada koperasi-koperasi yang lain yang ada di negara kita. Kita juga berkunjung ke satu perusahaan di Negeri Sembilan yang dipimpin oleh seorang wanita muda pertengahan 20-an di bawah program bimbingan Pernas. Bukan hanya dibantu dari segi pembiayaan dan suntikan modal dan equity, malah Pernas membawa usahawan ini ke luar negara. Dan hari ini beliau bercerita bagaimana peranan kementerian ini boleh meningkatkan motivasi kepada wanita-wanita muda, anak-anak muda belia kita untuk terlibat di dalam keusahawanan, karena dia tahu ada kementerian, ada agensi yang boleh membantu, yaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan kementerian kita.